Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhib lisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis yang Nabi sebutkan sebagai Raudhatu min Riyadil Jannah, sebagai taman daripada taman-taman syurga. Walaupun kita berada pada kedudukan yang berbeza, pada situasi yang berbeza, hanya melalui maya, mudah-mudahan pertemuan kita di dalam live ini dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka yang berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab 40 hadis perihal zaman kini yang dikarang oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu wa ardhah. Tuan yang dah masuk boleh tolong share. Waalaikumsalam Ustaz Khairul Anwar. Apa khabar Ustaz Khairul Anwar? InsyaAllah tuan-tuan, kita terus mula sebab kalau kita nak tunggu akan memakan masa. Jadi kita terus mula saja insya-Allah. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 122 daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini. Kalau yang tak ada buku, kena belilah kan. Ini dah pengajian yang ke 22. Wajib kena ada buku. Boleh dapatkan buku di Pustaka Hikmah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ataupun boleh melalui online. Boleh terus messenger kepada Facebook bahagian Falak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, maklumkan kepada mereka untuk membuat pembelian. Baik, kita terus kepada hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-18, an Kaisan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satashrabu ummati min ba'dil khamra yusammunaha bighairi ismiha yakunu aunahum ala syurbiha umara'uhum, rawah Ibnu Asakir fi tarikh. Maksudnya daripada Sayyidina Kaisan radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan kembali meminum arak selepas pemergianku. Mereka menamakannya dengan nama selain arak. Mereka akan mendapat dokongan untuk meminumnya daripada para pemimpin mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab At-Tarikh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang ke-18 ini adalah antara hadis yang menarik yang pengarang masukkan di dalam kitab ini, yakni berkaitan dengan ahwal keadaan akhir zaman, manusia yang meminum arak dan mereka menamakan arak tersebut selain daripada nama arak. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan oleh baginda SAW yang mana mereka akan menamakan arak dengan selain nama arak. Bahkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini juga, hadis ini ataupun riwayat ini didatangkan dalam pelbagai riwayat. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tetapi As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengambil hadis ini kerana ada satu penambahan yang sangat menarik. Iaitu Nabi sebut dalam hadis ini
yakunu aunahum ala syurbiha umara'uhum. Nabi kata akhir zaman, pada zaman tersebut yang mana manusia menamakan arak pada selain namanya, mereka juga dibantu oleh pemimpin-pemimpin mereka. Maka sifatan yang diberikan oleh baginda SAW ini adalah merupakan satu sifatan yang sangat terperinci berkenaan keadaan zaman kita pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Kaisan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Kaisan radhiyallahu taala anhu dikatakan namanya adalah Kaisan bin Abd, ataupun ada juga riwayat yang mengatakan bahawa nama beliau adalah Kaisan bin Abdullah bin Tariq. Beliau digelarkan sebagai Abul Bishr ataupun Abu Abdurrahman. Tapi berlaku perselisihan di kalangan ulama apakah gelaran yang sebenar bagi beliau. Dan beliau juga merupakan hamba kepada Khalid bin Asid. Ayah beliau adalah Walid bin Nafi'. Maafkan saya, beliau adalah ayah kepada Sayyidina Walid bin Nafi'. Dan Sayyidina Kaisan radhiyallahu ta'ala menariknya, perawi kepada hadis ini, beliau adalah antara sahabat yang pernah berniaga arak. Beliau antara sahabat yang menjual arak sebelum turunnya perintah pengharaman arak. Yang mana kita tahu bahawa sebelum kedatangan Islam, manusia meminum arak, menjadikan arak sebagai minuman harian mereka. Apabila Islam datang, baginda SAW diutuskan menjadi Rasul, arak belum diharamkan sepenuhnya. Pada permulaan Islam, permulaan kedatangan baginda SAW diutuskan menjadi Rasul, arak belum diharamkan sepenuhnya. Bahkan ada di kalangan para sahabah yang mana mereka sendiri meminum arak. Kerana dalil ataupun ayat yang mengharamkan arak ini diturunkan secara berperingkat. Peringkat pertama Allah turunkan di dalam surah An-Nahl ayat 67. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah sebut di dalam surah An-Nahl bahawa daripada buah kurma, wa minats thamaratin nakhil, daripada buah-buah kurma, wal a'nab, dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, yang mana kalian mengambilnya ataupun menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan. Sakara wa rizqan hasana, di samping buah tersebut yang diperam dan dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, buah tersebut ataupun air tersebut dijadikan juga sebagai sumber rezeki. Ini istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, rizqan hasana, sebagai sumber rezeki. Dan di dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan arak. Oleh itu apabila ayat ini turun, para sahabah masih meminum arak. Kemudian turun pula ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam ayat yang pertama tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf bahawa arak itu dijadikan sebagai minuman yang memabukkan dan dijadikan juga sebagai sumber rezeki. Dan dalam surah Al-Baqarah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengakui perkara tersebut. Maka ini Islam. Islam tidak pernah menafikan tentang suatu kebaikan yang ada. Jadi timbul persoalan, kenapa Islam mengharamkan arak kalau ada padanya kebaikan? Allah sendiri menamakan arak sebagai rizqan hasana, satu rezeki yang baik. Jadi apa sebab diharamkan arak? Oleh itu turun surah Al-Baqarah 219 tadi. Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mana mereka, yakni para sahabah, bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai arak dan judi, maka katakanlah, Allah perintahkan kepada baginda SAW untuk
memberitahu kepada para sahabat, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah kata pada keduanya, iaitu pada arak dan judi itu, adanya dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Dalam surah Al-Baqarah ini juga Allah mengiktiraf bahawa adanya manfaat daripada arak. Kita tak menafikan arak itu ada kebaikan, ya. Arak itu dijadikan sebagai sumber rezeki. Waalaikumsalam. Arak itu dijadikan sebagai sumber rezeki. Arak itu dijadikan sebagai sumber kerajaan, teks dan sebagainya. Tetapi Allah sebut apa dalam ayat ini? Allah kata, kul fihima ithmun kabirun, pada arak dan judi itu adanya dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia, tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, ada manfaat pada arak dan judi itu, dijadikan sebagai sumber rezeki, boleh dapat duit niaga. Tetapi asbab Allah menegah untuk meminum arak adalah kerana kesannya adalah lebih besar daripada manfaatnya. Kesan daripada meminum arak itu, akibat daripada meminum arak itu lebih buruk daripada kebaikan yang ada. Kebaikannya tak banyak sebagai sumber rezeki. Tetapi bahana daripada meminum arak itu, manusia akan mabuk. Apabila mabuk, mereka dah tak sedarkan diri, maka berlakulah penzinaan, maka berlakulah pecah rumah, berlakulah apa yang kita lihat pada hari ini, memandu kereta dengan membuta tuli sehingga mengakibatkan kematian. Maka akibat daripada meminum arak itu lebih besar daripada manfaat yang ada. Maka ini yang Allah beritahu. Tetapi dalam ayat yang kedua ini juga, arak masih belum diharamkan secara total. Bahkan ketika mana turunnya ayat surah Al-Baqarah ini, para sahabat masih lagi meminum arak. Dan diriwayatkan bahawa Abdurrahman ibn Auf, beliau buat satu majlis dan dihidangkan arak dalam majlis tersebut. Dan para sahabat ketika itu minum arak, lalu salah seorang daripada mereka mengimami solat selepas minum. Bila jadi imam, baca surah Al-Kafirun. Selesai baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Bila sampai surah Al-Kafirun, sahabat tadi baca, Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Dia ubah sikit ayat. Terubah sikit ayat. Kenapa? Kerana sahabat tadi semayang dalam keadaan mabuk. Pada ketika itu arak belum diharamkan. Jadi para sahabat masih meminumnya, walaupun pada ketika itu, pada ketika turunnya ayat Al-Baqarah tadi, dalam surah Al-Baqarah tadi, sebahagian sahabat dah meninggalkan. Sebab Allah mengistilahkan arak sebagai ithmun kabir, sebagai dosa yang besar. Sebahagian sahabat dah tinggalkan, tetapi sebahagian sahabat masih lagi meminum arak. Sehinggalah berlaku peristiwa tadi yang mana sahabat ni dia jadi imam, dia baca surah Al-Kafirun dan dia terubah ayat Al-Quran sehingga mengubah maknanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat surah Al-Kafirun tersebut, Allah ingin beritahu kepada kita bahawa qul, katakanlah wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi sahabat tadi bila dia sembahyang dalam keadaan mabuk, akhirnya dia baca apa? A'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kalian sembah. Dia terubah ayat tersebut. Sebab apa? Kerana dia solat dalam keadaan mabuk. Lalu turun ayat surah An-Nisa 43. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat. Maknanya janganlah kalian sembahyang wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kalian memahami apa yang kalian bacakan. Sebab apa? Supaya tak nak berlaku lagi peristiwa tadi, mengubah ayat Al-Quran dalam salat, sehingga mengubah maknanya daripada la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang kafir, ubah a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kalian sembah. Maka oleh itu turunnya surah
turunnya ayat 43 dalam surah An-Nisa yang Allah kata la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati sembahyang. Kalau nak sembahyang jangan minum arak. Kalau dah minum arak nak sembahyang, tunggu dulu sehingga kalian tahu apa yang kalian sebutkan baru sembahyang. Maka ini ayat yang ketiga, peringkat yang ketiga tentang pengharaman arak. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala belum haramkan arak secara total. Allah kata apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Allah cuma bagi tahu jangan minum arak kalau nak sembahyang. Allah tak kata jangan minum arak. Allah kata jangan minum arak ketika nak sembahyang. Maknanya boleh minum arak. Tetapi waktu sembahyang janganlah minum arak. Pada waktu dah nak dekat masuk waktu jangan minum. Kan takut sembahyang baca yang bukan-bukan. Ataupun kalau tengah mabuk jangan sembahyang sehinggalah tahu apa yang disebutkan. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu beliau kata apa? Beliau sebut kepada baginda SAW bahawa beliau merasakan bahawa alangkah baiknya jika diturunkan ayat tentang pengharaman arak. Kenapa? Kerana kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, aku melihat keburukan yang ada pada arak ini lebih besar daripada kebaikan yang ada. Alangkah baiknya. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala ataupun sembelihan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala serta mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah merupakan perkara yang keji. Rijsum min amali syaitan, daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Lalu kata Allah, fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian mendapat kejayaan. Maka dalam ayat ini barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak secara total untuk diminum, untuk diniagakan. Jadi apabila turunnya ayat yang ketiga ini ataupun ayat yang keempat ini, maka barulah para sahabat kesemuanya meninggalkan arak. Mereka tidak lagi mendekati arak. Begitu juga yang berlaku kepada perawi ini, yang Sayyidina Kaisan bin Abdullah bin Tariq ini. Bila mana turunnya ayat tadi, ayat pengharaman arak secara total, beliau tak tahu. Kemudian Nabi bagi tahu kepada dia, wahai Kaisan, tidakkah kau tahu bahawa arak telah diharamkan? Sebab apa? Sebelum tu arak belum diharamkan. Maka bila Sayyidina Kaisan tahu sahaja bahawa arak telah diharamkan, beliau mengambil semua arak yang beliau jual, beliau lemparkan di tepi. Sehingga berkecai semua arak yang beliau miliki. Maka ini Sayyidina Kaisan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliaulah yang memberikan hadis berkenaan dengan akhir zaman yang mana manusia akan kembali meminum arak. Baik. Nabi kata apa dalam hadis ini? Satashrabu ummati min ba'di al-khamra. Kata Nabi SAW, umat aku akan meminum arak setelah daripada kewafatanku. Sebelum baginda SAW wafat, maka para sahabat tak meminum arak. Tidak ada kes meminum arak. Walaupun ada beberapa hal keadaan yang para sahabat dihukum oleh baginda SAW. Tetapi arak itu bukanlah menjadi minuman yang biasa. Apabila adanya sahabat yang meminum arak, maka mereka akan dikenakan hukuman hudud. Nabi kata, yang peliknya, selepas daripada kewafatan aku ini, mereka akan menamakan arak-arak tersebut bukan dengan namanya. Pada zaman baginda SAW, walaupun dah diturunkan pengharaman arak, masih ada lagi yang minum arak dan dihukum hudud oleh baginda SAW, tetapi mereka tidak menamakan arak-arak tersebut dengan selain daripada namanya. Yang menamakan arak kepada nama selain daripada arak ini adalah mereka yang datang setelah baginda SAW. Nabi kata apa? Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan arak-arak tersebut dengan nama selain daripada arak. Bila dia jual arak, dia tak namakan itu arak. Tuan-tuan pergi kedai cari minuman nama dia arak, tuan-tuan takkan jumpa. Tuan-tuan pergi kedai cari nama minuman dia al-khamr, takkan jumpa. Yang ada apa? Yang ada wine.
yang ada beer, whisky, brandy, cocktail, tequila, vodka, margarita, champagne, sake, toddy, scotch dan banyak lagi nama-nama yang diberikan oleh manusia supaya nak menampakkan bahawa dia bukan arak. Ini bukan arak. Ini nama dia wine. Yang haram itu arak. Wine ini tak haram. Dia anggur, dia boleh minum. Maka inilah yang Nabi sebut yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakannya dengan nama selain daripada arak. Sedangkan itu adalah arak. Namanya, ubahlah namanya kepada nama apa sekalipun. Selagi mana minuman tersebut adalah minuman yang memabukkan, maka ia adalah al-khamr, arak. Maka ini yang kita kena faham. Sebab ada orang yang mereka faham apa? Ada yang kata di sisi mazhab Hanafi, dia kata arak tu boleh minum. Ini yang berlaku di Maghribi. Di Maghribi, tuan-tuan, arak itu dijual seperti minuman biasa. Di Maghribi kita tahu merupakan sebuah negara Islam, bukan Islam. Majoriti penduduknya adalah Islam. Hanya sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang bukan Islam, ini berbangsa Yahudi. Tetapi boleh kita kata 90% daripada rakyat mereka ataupun lebih daripada 90% adalah agama Islam. Tetapi arak di negara tersebut dijual merata. Kalau kita di Malaysia, bolehlah kita kata okeylah dijual merata sebab kita ada orang yang bukan Islam, yang mana mereka boleh minum arak tersebut. Tetapi di Maghribi, negara Islam, dijual arak merata. Saya dulu duduk seperti saya sebut sebelum ini, saya duduk di tengah-tengah Bandar Rabat. Depan rumah saya tu ada bar. Bukan satu, ada 3 bar dekat situ. Tahulah kan, sebab jalan nak pergi masjid tu ada bar. Singgahlah dulu. Kan singgah tak adalah masuk. Tengok je depan apa yang berlaku. Ada banyak bar. Dan dalam bar tu, tuan-tuan, yang dipenuhinya bukan orang bukan Islam. Tetapi semua yang dalam tu kita kata orang Islam. Minum arak seperti minuman yang biasa. Bahkan lebih teruk daripada itu, mereka bukan sekadar minum di bar-bar. Mereka juga minum di universiti. Mereka minum arak di tepi-tepi jalan seperti minuman yang biasa, bukan arak. Di universiti saya, ada di kalangan pensyarah sendiri. Di universiti agama, universiti pengajian Islam. Tetapi ada di kalangan pensyarahnya yang meminum arak. Dan saya tahu ada di antara pensyarah-pensyarah yang minum arak. Sebab dulu di Maghribi saya pernah menguruskan pelajar-pelajar, menguruskan dengan universiti. Jadi adalah kenal-kenal dan tahu background mereka. Mereka minum arak seperti minuman yang biasa. Habis mengajar, pergi belakang bangunan minum arak. Kalau kita di Malaysia paling handal pun minum arak pergi belakang bangunan. Tetapi di Maghribi, mereka minum arak. Pensyarah pengajian Islam, tetapi minum arak. Bila tanya kenapa minum arak, arak tu kan haram. Dia kata apa? Tak. Dalam mazhab Hanafi, dia kata arak tu tak haram. Dalam mazhab Hanafi, yang haram hanyalah kalau arak itu diperbuat daripada anggur ataupun daripada tamar ataupun daripada gandum. Selain daripada itu, maka ia tidak haram. Kerana ia bukan khamar, kata dia. Dia boleh minum. Samalah macam kita hari ni. Kan? Ada minuman yang memabukkan, contohnya tuak. Kata, ini tak, yang haram itu arak, bukan tuak, dia kata. Sedangkan yang disebutkan sebagai al-khamr itu apa dia? Adalah minuman yang memabukkan. Sebab itu berlakunya qiyas di dalam Islam. Qiyasnya apa? Mengqiyaskan hukum. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kenapa? Kerana arak itu sebab diharamkannya adalah kerana memabukkan. Oleh itu semua minuman yang memabukkan, maka ianya juga adalah haram. Tak kiralah nama dia apa. Tukarlah nama apa pun, selagi mana minuman itu membawa kepada memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Yang disebut dalam mazhab Hanafi, itu bukanlah boleh minum arak. Bukanlah makna arak itu halal. Ini kesalahfahaman ataupun saja-saja dibuat salah faham supaya mereka boleh minum arak. Guru kami Sayyid Abdul Mu'in bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau kata apa?
ketika beliau mengajar kami kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ini. Dia kata apa? Dia kata 70% rakyat di Maghribi meminum arak. Termasuklah pensyarah-pensyarah dalam pengajian Islam. Ini beliau sendiri yang sebut. Orang Maghribi, bukan saya. Orang Maghribi sendiri yang sebut. Buat pengakuan, dia kata apa? 70% daripada rakyat Morocco minum arak. Dalilnya apa? Kata dalam mazhab Hanafi boleh minum arak. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa mereka membezakan di antara al-khamr dengan selain al-khamr. Yakni al-khamr di sisi mereka ni apa? Al-khamr ini adalah minuman yang memabukkan, diperbuat daripada anggur, daripada tamar, daripada gandum. Selain daripada minuman ini, kalau ia memabukkan, maka di sisi mazhab Hanafi, ia tidak dikenakan hukuman hudud. Ini kena faham. Dalam mazhab Hanafi, yang kena hudud hanyalah minuman yang diperbuat daripada anggur, gandum dan tamar. Selain daripada itu, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud. Tetapi tidak dikenakan hukuman hudud bukan bermakna dia boleh diminum. Ada orang dia faham, bila dalam mazhab Hanafi kata tak kena hudud, oh maknanya boleh minum lah. Dia pun minum. Dia kata yang haram itu hanya minuman diperbuat daripada anggur. Saya bukan dibuat daripada anggur. Saya dibuat daripada beras, daripada jagung. Dia kata, bolehlah saya minum. Dalam mazhab Hanafi, yang dimaksudkan tidak dikenakan hudud, tidaklah bermakna bahawa minuman itu boleh diminum. Minuman itu haram, ya haram. Minuman yang haram, cuma dia tidak dikenakan hudud. Dia hanya dikenakan hukuman ta'zir. Dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Maka ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Okey. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan arak tersebut dengan nama yang pelbagai. Yakunu aunahum ala syurbiha umara'uhum. Ini sifatan yang lebih jelas Nabi berikan kepada kita. 1400 tahun dahulu Nabi kata apa? Yakunu aunahum ala syurbiha umara'uhum. Yang bantu mereka untuk meminum arak ini adalah para pemerintah mereka sendiri. Ini Nabi yang sebut, bukan saya yang sebut. Kan ada pula kata, ustaz ni nak cakap siapa ni? Tak, saya bukan nak usik tentang isu politik. Tak, kita nak baca apa yang Nabi sebut dalam hadis ini, menunjukkan mukjizat baginda SAW yang sangat agung. Nabi kata apa? Yang bantu mereka yang minum arak nanti pada akhir zaman, pada satu zaman tersebut adalah para pemimpin-pemimpin mereka sendiri. As-Sayyid Abdul Aziz kata apa? Kita lihat apa yang disebutkan oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Hadis ini juga diriwayatkan daripada tariq ataupun jalan riwayat beberapa orang sahabat di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Mu'jam At-Tabarani dan Al-Hilyah karangan Abu Nu'aim. Dan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi kata As-Sayyid Abdul Aziz, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi kita dah bincang apakah pengertian kepada hadis yang sahih. Dan As-Sayyid Abdul Aziz juga bagi tahu kenapa beliau sertakan riwayat ini, walaupun ada riwayat yang lebih kuat daripada riwayat ini sebenarnya. Tetapi kenapa As-Sayyid Abdul Aziz menyatakan riwayat ini? Kerana kata beliau, saya sengaja menyatakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh kerana terdapat penambahan lafaz yakunu aunuhum ala syurbiha umara'uhum. Yang membantu mereka ini meminum arak pada ketika itu adalah para pemimpin mereka sendiri. Kata Sayyid Abdul Aziz, Rasulullah mengkhabarkan berkenaan realiti yang berlaku pada hari ini, iaitu menamakan arak dengan pelbagai nama mengikut jejak langkah orang-orang barat yang meletakkan nama khas bagi setiap jenis arak, sehingga menyebabkan orang yang tidak berpegang teguh dengan agama akan menganggap bahawa arak boleh diminum kerana berhujahkan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan arak, hanya mengharamkan al-khamar, sedangkan ini tidak dinamakan sebagai al-khamar. Maka ini yang kita sebut tadi. Mereka menamakan arak dengan nama selain daripada arak. Orang yang tidak kuat dengan agama, yang tidak mendalami ilmu agama, bila dia nampak air tersebut dinamakan dengan nama selain daripada arak, dia kata, oh ni boleh minum ni bukan arak. Yang haram itu arak, ini bukan arak. Lalu dia pun minum.
Mereka mengikuti jejak-jejak langkah orang barat yang menamakan minuman yang memabukkan itu dengan pelbagai nama. Dan kata Sayyid Abdul Aziz lagi, saya mengatakan setelah Rasulullah mengkhabarkan tentang perkara yang berlaku pada hari ini, baginda telah menambah satu perkara lain yang juga berlaku pada hari ini, iaitu arak ini bukan sahaja diminum, bahkan disokong untuk diminum di jalanan, majlis-majlis umum dan perayaan oleh kerajaan. Sayyid Abdul Aziz kata apa? Tak cukup sahaja air arak ini diminum pada ketika itu, yang pada zaman kita hari ini, arak ini juga disokong oleh para pemimpin-pemimpin mereka untuk diminum di jalanan, di majlis-majlis umum dan perayaan oleh kerajaan. Sayyid Abdul Aziz sebut perkara ini adalah berkenaan dengan keadaan di Maghribi. Takut ada orang salah faham, dia kata, ini nak cakap Malaysia kau, mana ada orang minum arak dalam majlis-majlis? Kau ada pun ada yang bukan Islam. Sayyid Abdul Aziz sebut dalam hadis ini, dalam kitab ini, berkenaan dengan keadaan di Maghribi sendiri. Yang mana di Maghribi, masyarakat mereka minum arak di jalanan. Mereka menjadikan minuman arak sebagai minuman biasa yang dihidangkan dalam majlis-majlis umum. Arak dihidangkan kepada tetamu seperti mana kita menghidangkan air sirap kepada tetamu. Macam mana kita menghidangkan air sirap kepada tetamu yang datang kenduri doa selamat, macam itulah mereka menghidangkan minuman-minuman keras kepada tetamu yang datang dalam majlis tersebut. Dan perbuatan ini disokong oleh kerajaan. Tidak ada larangan di Maghribi, saya tak cerita di Malaysia. Di Maghribi tidak ada hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Yang hidangkan minuman arak dalam majlis, yang hidangkan minuman arak dalam perayaan kerajaan. Tak ada mana-mana enactment di negara mereka yang boleh menyebabkan mereka dijatuhkan hukuman. Ini yang disebutkan oleh Nabi, yakunu aunahum ala syurbihim umara'uhum. Yang bantu mereka ni minum arak adalah para pemimpin mereka sendiri. Kata Sayyid Abdul Aziz, mereka membenarkan arak yang terhasil dari buah-buahan serta membolehkannya untuk dijual. Undang-undang juga digubal bagi melindung peminum dan penjualnya daripada sebarang ancaman, supaya tiada sesiapa pun yang boleh mencegah orang yang sengaja meminumnya dengan sebarang larangan dan bantahan, seumpama orang yang sedang solat dan yang masuk ke dalam masjid. Sepatutnya undang-undang digubal untuk manusia tidak mendekati arak. Tetapi pada akhir zaman, terbalik pula yang berlaku. Mereka gubal undang-undang semata-mata untuk melindungi orang yang meminum arak dan orang yang menjual arak. Maka ini yang Nabi sebut, yang bantu mereka ni siapa? Para pemimpin mereka sendiri. Mereka ini dilindungi seperti mana orang yang tengah semayang. Seperti mana orang yang tengah semayang tak boleh diganggu, maka seperti itulah orang yang minum arak, dia tidak boleh diganggu. Sehingga ke tahap itu yang berlaku pada hari ini. Kata Sayyid Abdul Aziz, seperti mana orang yang solat mempunyai hak untuk menunaikan solat, seperti itulah orang yang fasik mempunyai hak untuk minum arak secara terang-terangan, menjualnya dan memeramnya tanpa perlu risau akan sebarang gangguan daripada orang yang ingin mengganggu atau halangan daripada orang yang ingin menghalang. Dia boleh jual arak, boleh minum arak, boleh proses arak tanpa risau. Tak ada orang yang akan datang ganggu, tak akan ada orang yang akan merosakkan arak tersebut. Boleh buat sewenang-wenangnya tanpa ada undang-undang yang menjaga mereka. Maka kata Sayyid Abdul Aziz, kagumilah mukjizat kenabian yang agung ini. Kagumilah mukjizat baginda SAW yang agung ini, yang Nabi bagi tahu 1400 tahun dahulu tentang keadaan zaman kita, yang tidak akan muncul melainkan pada zaman ini yang penuh dengan kegelapan, kata Sayyid Abdul Aziz. Kagumilah mukjizat Nabi ini, yang mana perkara-perkara yang Nabi sebut ini tidak akan berlaku melainkan pada zaman yang penuh dengan kegelapan. Baik, selesai hadis ke-18. Kita pindah kepada hadis yang ke-19. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW, sayakunu qaumun ba'di min ummati yaqra'una al-Qur'an wa yatafaqahuna fi ad-din, ya'tihim asy-syaitan fayaqulu law ataytumus sultana fa aslaha min dunyakum wa'tazaltumuhum bidinikum wa la yakunu dhalika kama la yujtana min al-qatadi ila asy-syauki kadhalika la yujtana min qurbihim ila al-khataya. Rawah Abu Qasim wal Baghawi wa Ibn Asakir. Dalam hadis ke-19 ni tuan-tuan,
kita akan melihat bahawa jika difahami hadis ini, Nabi seolah-olah melarang kita untuk mendekati pemerintah. Seolah-olah Nabi melarang kita untuk kerja kerajaan dalam hadis ini. Tetapi kita perlu memahami hadis ini dengan lebih terperinci supaya tidak berlaku kesalahfahaman seperti itu. Adakah hadis ini Nabi nak larang kita kerja kerajaan? Adakah Nabi melarang kita untuk mendekati pemerintah? Okey, kita tengok maksud daripada hadis ini. Hadis ini diwakilkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kita dah bincangkan tentang biografi beliau. Beliau berkata apa? Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, akan lahirnya setelah kewafatanku kelompok manusia di kalangan umatku yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Lalu datang syaitan kepada mereka dengan berkata, jika kalian mendatangi sultan, yakni pemerintah, nescaya dunia kalian akan menjadi lebih baik serta kalian pasti dapat memisahkan diri dari mereka dengan agama yang kalian miliki. Namun tidaklah yang terjadi melainkan seumpama tidak diperoleh daripada pokok Al-Qattad melainkan durinya. Begitu jugalah tidak akan diperoleh daripada mereka yang mendekatkan diri kepada pemerintah melainkan hanya dosa dan kesalahan. Dalam hadis ini, Nabi SAW beritahu apa? Nabi beritahu kepada kita bahawa akan berlaku suatu zaman, akan berlaku pada suatu waktu, kelompok manusia yang mana mereka ini membaca Al-Quran. Mereka ini menghafal Al-Quran. Bukan sekadar mereka menghafal Al-Quran, bahkan mereka ini juga mendalami ilmu agama. Belajar fiqh, belajar akidah, belajar tasawuf, belajar mantik, belajar segala ilmu agama. Bila habis belajar, ya'tihimus syaitan. Datang si setan. Datang abang setan kepadanya dengan mengatakan, lau ataitumus sultana. Abang setan ni kata apa? Dia kata kepada kaum ataupun sekelompok manusia yang tadi dia menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu agama, setan datang cakap dengan dia, lau ataitumus sultana fa aslaha min dunyakum. Kalaulah engkau datang kepada pemerintah, nescaya keadaan agama engkau akan menjadi lebih baik. Nescaya keadaan dunia kau akan menjadi lebih elok. Nescaya engkau akan mendapat harta yang lebih baik. Nescaya engkau akan dapat memperbaiki kehidupan dunia kau sendiri. Hari ni kau tak ada kerja. Kau ambil ilmu agama, belajar Quran, belajar ilmu agama. Kau nak kerja apa? Kata setan ni. Ni kata setan kepada orang yang belajar ilmu agama. Kau belajar ilmu agama. Bidang agama ni mana ada kerja. Kau keluar nanti nak kerja apa? Kata si setan. Akhirnya si setan ni kata apa? Ini bijaknya si setan. Dia kata apa? Dia kata kau pergi jumpa sultan, kau pergi jumpa pemerintah, kau pergi cari pemerintah yang kaya-kaya tu, kau buat-buat baik dengan dia. Kau ampu dia. Nescaya nanti kau akan senang. Dapat duit, dapat fulus. Masyuk hidup kau. Tak adalah kau hidup macam ni. Tak ada duit, susah nak makan. Kau ada ilmu agama. Gunakan ilmu kau itu untuk mendekati sultan. Mendekati pemerintah. Kata si setan. Dan bijaknya syaitan ini, dia bukan sekadar menasihati orang agama tadi untuk mendekati pemerintah. Kalau si setan ni dia hanya nasihat untuk mendekati pemerintah, mungkin orang agama ni akan kata, tak boleh. Apa pula aku cari jalan lain lah. Si setan ni, cerdiknya dia tambah lagi satu info kepada manusia tadi yang mempelajari ilmu agama, yang menghafal Quran. Dia kata apa? Dia bagi nasihat, advice kepada orang tadi yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari ilmu agama. Dia kata, kau ada ilmu agama. Kau belajar ilmu agama. Kau belajar tasawuf, kata dia. Takkanlah kau tak boleh nak memisahkan di antara diri kau dengan perkara yang batil. Takkan kau tak boleh nak bezakan mana yang buruk, mana yang baik. Takkan kau akan terikut dengan pemimpin politik itu kalau kau kerja dengan dia. Kau ada agama. Kau mesti tahu mana yang buruk, mana yang baik. Ini kata si setan.
Dia nak pengaruh manusia. Bijaknya syaitan ini mempermainkan akal manusia. Dia kata apa? Kau ada ilmu agama, kau jangan risau. Kau mesti dapat jaga diri kau. Kau tak apa, kau dekat je dengan raja. Nanti kau dunia dapat, akhirat pun dapatlah, kata si syaitan ni kepada orang yang belajar ilmu agama yang menghafal Al-Quran. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, la yakunu dhalik. Nabi kata, perkara itu tidak akan berlaku. Apa yang disebutkan oleh si syaitan tadi itu tak akan berlaku, kata Nabi. La yujtana minal qatadi ila syauk, kata Nabi. Tidak akan ada yang diperolehi daripada orang yang mendekatkan diri dengan duri melainkan duri. Ini perumpamaan Nabi. Nabi umpamakan apa? Nabi kata, kalau kita tanam pokok yang berduri, yang tak ada buah, tak ada bunga, kita tanam pokok tersebut, apa yang kita dapat? Yang kita dapat bila kita dekat kepada pokok itu, bukan buah sebab dia tak ada buah. Bukan bunga yang boleh dipetik, dia tak ada bunga. Yang kita dapat apa dia? Hanyalah duri daripada pokok tersebut. Yang digambarkan adalah sebaliknya. Tak apa, kau boleh jaga diri kau. Kau boleh jaga iman kau. Iman kau tinggi melangit. Tak apa, kau dekat saja. Kau boleh bezakan mana buruk dan baik. Tapi hakikatnya bila dia datang kepada ahli politik, bila dia duduk bersama dengan pemerintah, dengan ahli politik, akhirnya bukan ahli politik yang ikut dia. Dia pula yang mengikut ahli politik. Orang tu kata, okey, ni sekian, ni fakta ni, kau tolong carikan dalil dia. Carilah mana-mana dalil, nanti post dekat Facebook, kata dia. Maka inilah yang berlaku. Yang sepatutnya berlaku apa dia? Yang sepatutnya orang politik ni kena dengar cakap orang agama. Orang agama yang patutnya menasihati pemerintah, menasihati orang politik supaya tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Tetapi yang Nabi kata yang akan berlaku adalah mereka lah yang akan mengikuti orang politik tersebut. Mereka lah yang akan mengikuti pemerintah tadi, bukan pemerintah yang mengikuti mereka. Kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Kata Nabi, begitulah yang akan diperolehi oleh mereka yang mendekatkan diri dengan pemerintah, mendekatkan diri dengan politik. Mereka tidak akan dapat melainkan kesalahan-kesalahan. Al-khataya, kesalahan-kesalahan sahaja yang mereka dapat. Mereka tak akan dapat seperti mana yang disebutkan oleh syaitan tadi. Mereka tidak akan dapat menjaga diri mereka seperti mana yang dijanjikan syaitan tadi. Perkara itu tidak akan berlaku. Ini janji Nabi SAW. Nabi kata apa? Yang mereka akan dapat hanyalah kesalahan. Tuan-tuan, hadis ini bukanlah hadis ataupun pemberitaan yang saya reka sendiri. Ini adalah apa yang disebutkan oleh baginda SAW. Timbul persoalan, Ustaz, saya sekarang kerja kerajaan, Ustaz. Takkan saya nak berhenti, Ustaz? Habis itu tak boleh ke saya kerja kerajaan, Ustaz? Ni Nabi kata apa? Tak dapat daripada orang yang mendekati pemerintah, mendekati kerajaan, melainkan duri, melainkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Ni Nabi gambarkan. Adakah maknanya kita tak boleh kerja kerajaan? Adakah maknanya kita tak boleh masuk dalam politik? Jawapannya tidak. Sebab apa? Kalau kita orang agama, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mendalami ilmu agama, meninggalkan politik secara keseluruhannya, meninggalkan jawatan-jawatan di jabatan-jabatan agama, maka apa yang akan terjadi pada jabatan-jabatan agama tersebut? Apa yang akan terjadi kepada institusi agama? Apa yang akan terjadi kepada negara kita sendiri? Bila bukan orang yang agama mengambil posisi jawatan sebagai orang yang menguruskan bahagian agama, kalau dia tak ambil, nanti orang yang tak ada asas agama yang akan ambil. Bila bukan ahlinya yang mengambil jawatan tersebut, maka apa akan jadi kepada institusi agama? Institusi agama kita akan hancur, rosak. Sebab tu tak betul bila kita kata saya tak nak politik, saya tak nak dengan kerajaan, saya nak jauhkan diri daripada kerajaan. Ni Nabi suruh jauhkan. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya jabatan agama dikuasai oleh orang yang tidak berkeahlian kalau kita tak ambil. Akhirnya institusi-institusi agama kita akan menjadi lemah, akan dipandang serang. Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim yang mempelajari ilmu agama,
Yang sepatutnya kita lakukan apa? Bukan terus menjauhkan diri daripada kerajaan, daripada politik, daripada pemerintah. Yang Nabi sebut dalam hadis ini adalah keadaan manusia yang datang kepada pemerintah dan tujuan kedatangan mereka itu bukan nak menjaga agama. Tetapi kedatangan mereka hanyalah semata-mata untuk memperelokkan urusan dunia dia. Semata-mata nak mencari habuan dunia. Semata-mata nak mengisi perut mereka semata-mata. Bukan untuk menjaga agama. Maka ini yang Nabi sebut. Manusia inilah yang mereka dihasut oleh syaitan untuk datang kepada pemerintah semata-mata untuk mendapat keuntungan dunia, dan mereka tidak akan dapat daripada keuntungan dunia melainkan dosa dan kesalahan. Jadi larangan Nabi dalam hadis ini adalah berkaitan dengan mereka yang kerja mendekati pemerintah untuk habuan dunia, untuk hidup senang, kerja dengan orang politik, kerja dengan kerajaan, kerja dengan pemerintah, kerja dengan raja-raja, mana-mana, bukan di Malaysia lah, mana-mana negara pun, dekat semata-mata untuk mendapat keuntungan dunia, dapat hidup mewah, dapat kereta mewah, dapat gaji, dapat allowance dan sebagainya. Maka ini yang Nabi kata mereka tidak akan dapat melainkan kesalahan dan dosa. Adapun manusia yang mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran, maka mereka perlu datangi kerajaan, perlu datangi institusi-institusi agama untuk menawarkan perkhidmatan mereka supaya jawatan itu tidak diambil oleh mereka yang bukan berkeahlian. Supaya institusi agama dapat dipelihara, dapat dijaga. Kalau tidak, institusi agama kita akan hancur. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Di dalam surah Yusuf, Allah merakamkan bagaimana kisah Nabi Yusuf, sehingga dijadikan sebuah surah yang khusus. Panjang kisah Nabi Yusuf. Saya tidak berhasrat untuk bercerita daripada awal sehingga akhir. Tetapi dalam kisah tersebut, Allah merakamkan tentang perkataan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir pada ketika itu, yang dikatakan namanya adalah Ar-Rayyan ibn Walid. Nabi Yusuf kata apa? Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini perkataan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata apa? Ij'alni ala khazainil ardi. Wahai tuanku, tolong jadikan saya sebagai pengurus, sebagai CEO. Kalau ada time tu CEO lah. Pengurus kepada khazainil ard, sebagai perbendaharaan negara. Biasa yang jaga, wahai tuanku. Inni hafizun alim. Nabi Yusuf bukan sekadar minta jawatan tersebut, Nabi Yusuf juga mengakui bahawa dirinya adalah orang yang paling layak. Nabi Yusuf kata apa? Inni hafizun alim. Aku orang yang paling layak untuk menjaga. Aku tahu macam mana nak menguruskannya. Aku boleh jaga dengan cara yang terbaik untuk perbandaran tersebut. Maka ini yang dibicarakan oleh Nabi Yusuf AS. Berdasarkan ayat ini kita faham apa? Tidaklah menjadi kesalahan untuk kita datang kepada pemerintah untuk kita mendapatkan jawatan selagi mana kita yakin bahawa kita mampu untuk menjaga amanah yang diberikan. Dan kita yakin sekiranya kita tak ambil perkara tersebut, maka orang lain akan ambil. Orang yang tidak amanah akan mengambil jawatan tersebut. Akhirnya akan merosakkan negara keseluruhannya. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa bolehnya untuk kita memuji diri kita. Kita pergi interview kerja. Ya. Orang tu kata, cik, tolong perkenalkan diri. Kita pun perkenalkan diri. Nama saya sekian-sekian. Saya belajar dulu, saya kerja ini, saya pernah menjawab jawatan ini, saya pernah menulis 50 buah kitab contohnya. Kita memuji diri kita, kita kata saya yakin saya boleh ambil jawatan ni, saya boleh uruskan dengan sebaiknya. Adakah perkara ini dilarang? Allah sebut dalam Al-Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk memuji diri kita sendiri. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, kata Allah. Jangan kalian memuji, menyucikan diri sendiri. Ataupun bahasa Melayu kita kata, jangan angkat bakul sendiri. Kan? Jangan duk puji-puji diri sendiri, kata Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kalian tak payah nak menyucikan diri kalian. Tak payah nak memuji diri kalian sendiri, kerana Allah lah yang tahu siapa yang lebih
bertakwa. Jadi adakah ayat ini menunjukkan larangan untuk kita memuji diri kita, mengangkat diri kita, kata saya orang yang paling layak, saya orang alim, saya khatam kutubus sittah, saya hafal Al-Quran. Adakah perkara itu dilarang? Kata ulama tak. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Yusuf tadi. Nabi Yusuf sendiri mengakui bahawa dirinya adalah hafizun alim, seorang yang amanah, seorang yang berdedikasi, yang boleh menjalankan amanah, boleh menjaga perbendaharaan negara dengan sebaiknya. Oleh itu kata ulama, kita dibenarkan untuk menyebut tentang kelebihan diri kita, menyebut tentang keistimewaan kita untuk mendapatkan sesuatu jawatan dengan syarat kita tahu bahawa kita layak dengan jawatan tersebut dan kita mampu menggalas amanah dengan sebaiknya. Dan dalam hadis ini juga bukanlah bermakna kita kena duduk jauh dengan ahli politik. Kalau kita orang yang agama, mempunyai asas agama, menghafal Al-Quran, mendalami ilmu agama, menjauhi politik, maka apa akan jadi negara kita? Negara kita akan dikuasai oleh orang yang jahil kalau kita orang agama menjauhi politik. Jadi tak betul bila kita kata kita kena duduk jauh politik, lari daripada politik seperti mana lari daripada singa. Kan? Tak betul. Walaupun ya, para ulama menasihati kita untuk kalau boleh, janganlah dekat-dekat dengan politik. Guru kami Sayyid Abdul Malik bin Abdul Aziz Musaddiq Al-Umari, beliau selalu pesan, dia kata balik Malaysia nanti jangan cuba-cuba nak masuk politik. Jangan cuba-cuba dekat-dekatkan diri dengan politik. Biarlah orang lain. Kau buat kerja kau, buat dakwah. Politik tu bukan kerja kau. Ya, ulama menganjurkan kepada kita kalau boleh jangan dekati politik. Sebab apa? Bukan mudah untuk kita menjaga diri kita, menjaga agama kita apabila kita masuk dalam politik. Bila kita masuk dalam politik, kita kena jaga bahagian ni, kena jaga hati ni. Ada benda yang salah, kita tak boleh nak cakap, kalau bercakap kena buang. Hilang jawatan, hilang pekerjaan. Maka sebab itu para ulama kata kalau boleh jangan dekati. Tetapi bukan bermakna semua orang kena jauh politik. Sebab kalau semua orang tinggalkan politik, akhirnya politik akan diambil oleh juhala, oleh orang yang bukan berkeahlian. Akhirnya agama kita apa akan jadi? Kalau ahli sunnah wal jamaah tak nak join politik, akhirnya politik akan diambil oleh mereka yang berfahaman sesat. Contohnya Syiah. Syiah jadi menteri agama kita, apa akan jadi negara kita? Kalau dah semua orang agama kita kata tak nak politik, jauh politik, politik kotor, maka apa akan jadi bila orang agama kita menjauhi politik, Syiah naik? Apa jadi negara kita? Tak ke kita jadi macam negara Iran? Kalau negara kita diambil, dikuasai oleh liberalism, pluralism, apa akan jadi kepada negara kita? Pemimpin negara kita berfahaman Wahabi, Salafi, apa akan jadi kepada negara kita? Maka sebab itu, orang agama bukanlah semuanya kena jauhi politik sejauh-jauhnya. Kita perlu menasihati ahli politik. Tetapi bukan bermakna kita patuh kepada ahli politik. Itu yang sepatutnya. Seperti itu juga orang yang kerja dengan kerajaan. Bukan tak boleh kerja dengan kerajaan, boleh. Tetapi kita kena tahu batas perkara yang benar dan yang salah. Perkara yang hak dan yang batil. Jangan disebabkan jawatan kita, disebabkan gaji kita, akhirnya kita sanggup melanggar perintah Allah yang jelas haram. Semata-mata untuk apa? Supaya kita tak dibuang kerja. Supaya kita dapat memelihara ahli keluarga kita. Supaya perut kita kenyang. Maka ini yang ditegah oleh baginda SAW. Kalau kita mampu, saya jumpa ramai daripada orang yang kerja kerajaan, dia tegas. Kalau perkara yang dia tak setuju, dia kata tak setuju. Bukan sekadar kerja kerajaan, bukan kerja kerajaan pun, kerja swasta. Menyatakan perkara yang hak, kalau perkara itu hak. Bukan orang yang dalam itu mendengar cakap dia. Sepatutnya dia yang kena bagi tahu tentang agama. Bukan urusan pejabat dia kena dengar bos. Tapi bila kita dipanggil sebagai penasihat agama contohnya, penasihat syariah contohnya, maka sepatutnya orang yang nakkan nasihat syariah kena dengar orang nasihat syariah. Bukan orang nasihat syariah dengar orang yang jadi bos. Kau panggil aku untuk jadi penasihat syariah, maka kau kena dengarlah nasihat syariah. Kalau aku kata itu riba, tak boleh lah. Kenapa nak cari juga jalan pusing-pusing sebanyak halal? Tak. Maka itu yang sepatutnya yang ada dalam diri kita. Kalau ada perkara tersebut,
maka silakanlah untuk kita bekerja dengan kerajaan. Maka insya-Allah moga-moga Allah melindungi kita daripada terjerumus di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sedikit tentang apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghumari dalam syarahan beliau. Dia kata apa? Al-Qatad yang dimaksud Nabi tadi apa dia? Pohon yang berduri dan sama sekali tidak mempunyai buah. Maka itu maknanya Al-Qatad. Hadis ini, kata Sayyid Abdul Aziz, mengkhabarkan tentang apa yang berlaku kepada kebanyakan ahli ilmu, iaitu menjerumuskan diri ke dalam institusi badan kerajaan sebagai pekerjaan demi untuk memperelok kehidupan mereka, seperti yang telah difatwakan oleh syaitan tentangnya. Malangnya, apabila mereka telah masuk ke dalam institusi kerajaan, mereka terpesong daripada jalan yang dituntut dengan perilaku sebagai seorang yang berilmu. Maka ini yang bahayanya. Mereka masuk ke dalam institusi kerajaan dengan niat untuk menjaga tempolok mereka. Orang ni sembilan khabar, menjaga tempolok dia. Menjaga harta dia untuk semata-mata mendapat kemewahan dunia. Seperti mana yang telah difatwakan oleh syaitan. Bila mereka masuk, mereka terpesong daripada perilaku, tingkah laku sebagai seorang yang berilmu. Orang yang berilmu sepatutnya mempunyai jati diri yang tegas. Mempunyai ilmu yang dapat membezakan di antara perkara yang hak dan yang batil. Bukan mereka yang terikut-ikut dengan perkara yang batil, perkara yang jelas salah. Kata Sayyid Abdul Aziz, mereka tidak mampu menggabungkan antara pendirian ilmu dan pendirian sebagai pekerja yang dibayar gaji. Sehingga kan akhirnya mereka lebih mengutamakan gaji yang segera diperolehi. Bila diberikan gaji ini hukum. Saya pernah dengar ada satu kisah di Malaysia, tapi saya tak sebut di mana. Di Malaysia, adanya satu institusi yang mana mereka diperintahkan untuk keluarkan ataupun cari dalil ikut hukum ni. Dia bagi hukum dulu, siap-siap orang cari hukum, keluar dalil. Cari dalil, keluar hukum. Tetapi yang berlaku apa dia? Yang berlaku, hukum dah ada. Hukum dia haram. Cari dalil apa sebab dia haram. Bukan cari dalil apa hukum dia. Cari dalil sampai hukum dia jadi haram. Sampai hukum dia jadi wajib. Maka inilah bahana, inilah musibah apabila kita terperosok di dalam politik, di dalam kerajaan dan kita tidak mampu mengawal diri kita, menguasai diri kita, tidak mampu membezakan yang mana yang baik dan batil. Mata kita menjadi buta bila kita diletakkan sebelah ni gaji 10,000, yang sebelah ini Islam. Mana kita nak pilih? Mata kita menjadi kabur. Bila adanya duit 10,000, kita tak nampak Islam dah. Kita hanya nampak duit 10,000, lalu kita ambil 10,000. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Sayyid Aziz apa lagi? Jadilah mereka orang yang menyokong kerosakan dalam semua jenis bentuk dan manifestasi. Akhirnya apa? Orang tadi yang belajar ilmu agama tadi, yang sepatutnya memimpin orang kepada agama, akhirnya mereka lah orang yang membawa kepada kerosakan. Dialah orang yang melakukan segala bentuk kejahatan, kesalahan. Dialah puncanya. Patutnya dia yang mengajak orang kepada kebaikan, tetapi dialah yang menjadi punca kepada berlakunya kerosakan. Sama ada melalui pertuturan dia sendiri, dia yang sendiri cakap perkara tersebut. Dia yang suruh buat perkara tersebut. Ataupun diamnya mereka yang menunjukkan tanda sokongan dan persetujuan. Ataupun dia tak bercakap, dia diam saja. Tetapi diamnya itu menunjukkan dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh bos dia. Semua ini, kata Sayyid Aziz, dilakukan tidak lain yang tidak bukan demi menjaga kesejahteraan dunia mereka semata-mata. Maka syaitan telah memperolokkan mereka dengan menipu mereka untuk masuk ke dalam badan kerajaan demi memperbaiki hal kehidupan mereka di samping menjaga agama. Perkara ini tidak akan terjadi, bahkan mustahil akan terjadi, kata Sayyid Aziz. Hal yang demikian kerana seperti mana tidak akan diperolehi daripada tumbuhan yang berduri melainkan durinya, begitu jugalah tidak akan mampu digabungkan antara jalan dunia dan jalan yang menuju ke akhirat. Wallahu a'lam tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak daripada perbincangan kita berdasarkan dua hadis ini. Moga-moga kita mendapat kefahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga diri kita, mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Melakukan perkara-perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini, menjaga diri kita daripada mengejar dunia sehingga kita melanggar syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, dan sesungguhnya tidak adalah kekuatan dan daya untuk melakukan ketaatan ataupun meninggalkan
kemaksiatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.